Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa man salaka bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, Kau tunjukkanlah kepada kami yang benar dan kurniakanlah kepada kami kemampuan untuk ikut yang benar itu, dan tunjukkanlah juga kepada kami yang batil, dan kurniakanlah kepada kami keupayaan untuk meninggalkan yang batil itu. Ya Allah, Kau jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mendengar kata-kata-Mu lalu mengikutinya dengan cara yang paling baik sekali. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita dapat bersama-sama lagi dalam majlis ini, dan marilah sama-sama kita pastikan semuanya ini tidak lain kerana rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati kita untuk terus berada dalam majlis ini selepas kita sama-sama menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Tidak ada bahan-bahan, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa yang boleh menggerakkan hati kita kalau tidak dengan pertolongan dan rahmat Allah. Pertama, kita nak melihat ialah pertolongan Allah. Yang kedua ialah rahmat Allah. Di mana kita nak merasakan rahmat Allah ialah apabila kita merasakan bahawa Allah sayangkan kita untuk memberi kita terus pahala lebih banyak dan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Kerana Allah sendiri sudah menyebutkan kepada di dalam Al-Quran, ayat ini umum, fastabiqul khairat. Allah Ta'ala suruh kita berlumba-lumba, bukan cari saja, berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan. Istabaqa, yastabiqu istabiq, maknanya suruh berlumba-lumba. Dan berlumba-lumba ini dalam ayat lain Allah Ta'ala suruh kita supaya berlumba-lumba untuk mendapatkan pengampunan Allah dan balasan syurga yang seluas langit dan bumi. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera-segeralah kamu kepada pengampunan daripada Tuhanmu dan balasan syurga yang seluas langit dan bumi. Yang mana balasan itu, syurga itu, u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi para jamaah, kita pun tak tahu 5 minit lepas ini masih hidup ataupun tidak. Walaupun kita nampak masih lagi segar bugar kita, ataupun masih muda umur kita ni, tak tahu kita. Kadang-kadang yang lebih muda daripada kita dah pergi dulu, bersebab ataupun tak bersebab, mengikut yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu kita dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari 5 perkara ialah sebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya ialah ketika hidup sebelum mati. Jadi ini semuanya para jemaah haruslah menjadi ingatan kepada kita supaya kita sentiasa memelihara diri kita dari perkara-perkara yang boleh membawa kerugian kepada kita di hari kemudian, yang akan berlaku penyesalan nanti. Waktu itu penyesalan sudah tidak berguna lagi. Di dunia masih lagi ada peluang. Kalau kita menyesal, kita boleh memperbaiki, memperbetulkan apa-apa yang salah, memperbaiki apa-apa yang tidak baik. Ada peluang. Tapi bila sampai ke akhirat, tak ada peluang lagi. Balik ke dunia, kerana di akhirat adalah tempat menerima balasan, sedangkan di dunia adalah tempat kita melakukan amalan. Jadi isyarat-isyarat Allah terlalu banyak untuk mengingatkan kita. Bila kita dengar ada kiamat, kita tahu bahawa di sana ada kiamat besar.
ada kiamat kecil. Kiamat besar nanti bila sampai dihancurkan segala-galanya. Itu kiamat besar. Kiamat kecil ialah kematian kita. Kematian seorang itu disebut kiamat kecil. Kadang-kadang orang sibuk-sibuk memang kiamat besar. Petanda-petandanya, tanda-tanda yang disebut oleh Nabi SAW terlalu banyak, kan? Dan berlaku sekarang ini. Tapi kita kadang-kadang lupa kiamat kecil itu, yang kadang-kadang tak ada petandanya pun. Tak ada tandanya, kan? Kalau orang yang kena sakit yang berat-berat, itu mungkinlah biasanya, kan? Tapi ada orang yang koma sampai 6 tahun atau 7 tahun, ya. Seorang bekas pemimpin Yahudi itu, kan? Tengok. Itu kita lihat. Yang ini ni kadang-kadang kita pun tak tahu, ya. Kalau dengar dia meninggal malam tadi ada kat kuliah maghrib dengan aku kat surau, pagi-pagi dia meninggal. Nah, padahal tak ada tandanya yang dia tu sakit berat dan sebagainya. Kadang-kadang yang kita dah dengar sakit teruk lah, stroke betul, sampai ke otak katanya. Allah Ta'ala takdirkan sihat semula, tak mati juga. Nah, inilah dia para jamaah. Marilah kita sama-sama sentiasa menyiapkan diri kita untuk menjadikan kesempatan-kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini dalam perkara yang boleh menguntungkan diri kita. InsyaAllah malam ini kita akan melihat sedikit sebanyak beberapa panduan daripada kitab yang saya gunakan, iaitu At-Tafsir Tarbawi yang disusun oleh Dr. Kamal Al-Mawil, ya. Jadi sebelum itu kita akan lihat ayat-ayatnya terlebih dahulu, terjemahannya, kemudian kita melihat mukaddimah terlebih dahulu untuk malam ini, insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sadaqallah. Li'ilafi Quraisy, kerana mengenangkan nikmat kebiasaan kaum Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan perniagaan di musim sejuk dan panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka kerana itu hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah Kaabah ini, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, yang telah mengurniakan makanan yang menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi kita lihat ayat ini atau ayat-ayat surah Quraisy ini ada kaitannya dengan surah yang sebelumnya, yaitu surah Al-Fil. Mana yang kita boleh lihat itu? Yaitu bila Allah Ta'ala sebut فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah Kaabah ini. Yang kita lihat sebelum itu surah Al-Fil, Allah Ta'ala telah menyelamatkan Kaabah itu dari serangan tentera yang dipimpin Abraha, tentera bergajah yang dipimpin Abraha. Cuba kita lihat sedikit, ya, bagaimana kata-kata yang diucapkan oleh Abdul Muttalib kepada Abraha, yang mana Abdul Muttalib dengan jelas mengatakan kepada Abraha bahawa Kaabah ini ada tuannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Kaabah itu adalah dibina oleh Nabi Ibrahim dan Ismail atas perintah Allah Ta'ala. Artinya Kaabah itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Apabila sesuatu itu dimuliakan oleh Allah, kalau ada usaha-usaha yang dilakukan manusia dengan kekuatan apapun untuk
menghancurkan ataupun untuk membinasakan kemuliaan-kemuliaan yang dibina oleh Allah Ta'ala atas perintah Allah Ta'ala yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, maka sesiapa yang cuba untuk meruntuhkan, mengganggu dan sebagainya, Allah tak akan biarkan. Itulah cerita bagaimana Abdul Muttalib mengatakan, unta 200 ekor itu aku tuannya, aku tak semula. Tapi Kaabah itu ada tuannya, iaitu Allah. Dialah yang akan jaganya. Masya Allah. Ya? Jadi kalau kita lihat ini, bersesuaianlah kalau dikatakan bahawa surah Quraisy ini ada kaitannya dengan surah Al-Fil, kerana di sana ada perintah Allah Ta'ala, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka kerana itu hendaklah mereka menyembah Tuhan yang memiliki rumah Kaabah ini. Bukan berarti Allah Ta'ala itu tinggal di situ, tapi ialah sebagai tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita lihat apa yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh, ya? Wa ila Samud akhahum salihah. Kepada kaum Samud Allah Ta'ala perintahkan Nabi Saleh. Apa ceritanya? Cerita ialah Allah Ta'ala sebut hadhihi naqatullahi wa suqiyaha. Naqah itu iaitu apa? Unta betina. Unta betina Allah. Kalau tengok makna begitu, Allah Ta'ala ada unta betina. Bukan begitu maksudnya. Unta betina ini Allah Ta'ala jadikan sebagai ujian kepada kaum Samud yang diutus Nabi Saleh kepada mereka. Yang mana mereka ini disuruh supaya diuji oleh Allah Ta'ala supaya bergilir-gilir minum. Kalau pakai akal ni, tak logiknya apa pula, ya? Nak bergilir-gilir dengan binatang. Kalau dengan manusia boleh tahan kan, bergilir-gilir. Tapi itulah ujian Allah Ta'ala. Kerana itu, di antara pengajaran yang kita boleh ambil para jamaah ialah apabila ada sesuatu perintah ataupun larangan Allah Ta'ala, pastikan itu adalah ujian Allah Ta'ala. Hatta kalau sekiranya tak masuk di akal, macam ini kan, tak masuk akal nak bergilir dengan unta. Tapi itulah ujian Allah Ta'ala, nak melihat siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala melalui Nabi Saleh yang diutus. Ini pengajaran-pengajaran yang perlu kita lihat bila kita mendengar, membaca, ya, Al-Quran dan pelayanan atau tafsiran yang ada di dalamnya. Maka kita ambil pengajaran di situ ialah apa tujuan Allah Ta'ala bila mengadakan sesuatu itu. Ini kita lihat. Akhirnya apa yang mereka melihat, apa yang mereka lakukan, mereka bunuh. Dan akhirnya Allah Ta'ala binasakan mereka. Itu apa? Unta betina. Allah Ta'ala sebut naqatullah, unta Allah. Surah Al-Fil ialah Rabb hadzal bait, surah Quraisy, ya, falyabudu rabb hadzal bait. Surah Al-Fil Allah Ta'ala menyebutkan tentang apa? Tentang Kaabah itu sendiri. Jadi bila kita melihat ini, fahamlah kita bahawa apabila di sana ada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sama ada merupakan tempat ataupun merupakan binatang, maka itu adalah sebagai tanda bahawa jangan cuba nak diganggu kemuliaan-kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah. Termasuklah kalau kita ambil pengajaran daripadanya bahawa mereka yang telah dilantik oleh Allah Ta'ala, para Rasul alaihimussalatu wassalam, yang mereka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk apa? Untuk mengajak manusia supaya beriman dan beribadah kepada Allah. Apa yang mereka telah lakukan, kaum-kaum mereka itu telah lakukan kepada para Nabi itu. Mereka menentang dengan berbagai-bagai cara. Kesudahannya Allah tak biarkan mereka itu. Allah tak biarkan mereka yang menentang itu bermaharajalela untuk membinasakan para Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Kita yang beriman kepada Al-Quran, kita beriman kepada apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, tetap akan mengatakan tak mungkin Allah membiarkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tak mungkin. Ini harus ada dalam hati kita.
supaya kalau sekiranya dengar berbagai-bagai pandangan orang yang nak menghina, melekehkan orang-orang yang nak mengajak kepada Islam, kita ingatkan mereka. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka itu memang pilihan Allah Ta'ala, tapi mereka mempunyai tugas, iaitu mengajak manusia supaya beribadah, beriman dan beribadah kepada Allah. Ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua rasul mengajak kaumnya supaya beribadah kepada Allah Ta'ala. Sekarang Rasul sudah tidak ada lagi. Rasulullah SAW telah wafat. Tugas siapa yang harus, yang mesti melangsungkan tugas ini? Tanggung jawab siapa sekarang? Orang berimanlah kena tanya diri dia. Aku orang yang beriman, aku percaya kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Aku yakin bahawa kalau sekiranya kerja ini kerja Rasulullah SAW dan para sahabat, Allah akan wafatkan bagi dia. Kenapa Allah wafatkan bagi dia? Kerana nak melihat siapa mereka yang mengaku dirinya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengertiannya yang sebenarnya. Jadi hal-hal seperti ini wajib kita tanam dalam jiwa kita supaya ada keinginan untuk meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menganggap bahawa ini kerja orang-orang tertentu saja. Kerja ustaz, kerja ulama, kerja syekh, kerja maulana dan sebagainya. Tak, kerja setiap kita mengikut kemampuan kita masing-masing. Sebab itulah ulama-ulama dalam mentafsirkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulama-ulama sepakat bahawa mengajak kepada jalan Allah adalah wajib. Semua sepakat, tak ada yang berselisih. Cuma berselisih di antara mereka ada mengatakan fardu ain ke fardu kifayah. Fardu ain, mau tidak mau kita dengan diri kita, mau tidak mau kita dengan keluarga kita. Yang fardu kifayah ialah bila berhadapan dengan masalah-masalah yang besar-besar, yang sulit-sulit, yang tak boleh diselesaikan oleh orang-orang biasa. Inilah fardu kifayah. Artinya dalam pengertian umat wajib meneruskannya. Dalam pengertian umat, dalam pengertian individu ada berbeza kewajiban itu. Ya. Jadi kerana itu kita kena ada perasaan sekurang-kurangnya untuk meneruskan risalah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita nak melihat bahawa kita hendaklah ada keyakinan bahawa Allah tak akan biarkan kita, walaupun kita tahu berbagai-bagai akan dilakukan oleh mereka yang nak menghalang Islam ini, berbagai-bagai. Dari dulu dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita lihat, ataupun nabi-nabi yang sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contoh yang kita boleh lihat, konspirasi jahat telah berlaku di zaman Rasulullah dahulu. Konspirasi ini bukan orang luar. Konspirasi apa? Adik-beradik. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Tengok kan? Nak menipu bapaknya sendiri. Bukan sembarangan itu, ya. Tengok pakatan jahat adik-beradik, ya, yang cuba nak menghapuskan Nabi Yusuf alaihissalam. Kerana ada rasa cemburu, ya. Mereka rasakan Nabi Yusuf ni sangat disayang oleh bapaknya. Yang kita nak lihat pakatan-pakatan itu sebenarnya sudah lama. Jadi kerana itu, bila kita lihat ceritanya cukup menarik sekali, ya, sehingga ada di antara orang-orang yang melibatkan diri dalam penulisan ini, mereka mengatakan apa? Kalau kamu nak buat satu novel, cerita Nabi Yusuf cukup menarik untuk dijadikan sebagai panduan buat novel. Watak-watak yang ada di dalamnya, cerita-ceritanya bagaimana dan sebagainya, cukup menarik untuk dijadikan panduan. Jadi kalau kita lihat ini, maknanya cerita-cerita yang ada, yang berlaku di zaman dahulu, boleh dijadikan sebagai panduan renungan pada kita untuk memerhatikan bahawa orang yang mengajak kepada Islam pasti akan berhadapan dengan halangan, tentangan dan sebagainya. Pasti. Kerana itu adalah sunnatullah.
Itu adalah suatu peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk memberikan apa? Memberikan ganjaran-ganjaran mereka yang mengajak kepada Islam dan mengingatkan mereka yang membuat perancangan-perancangan itu. Banyak ayat Quran, di antaranya Allah Ta'ala mengatakan apa? Surah At-Tariq umpamanya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Allah cuma tangguhkan saja. Tangguhkan. Kemenangan tetap akan diberi. Cuma Allah tangguhkan saja. Sehingga berlaku kepada Rasulullah SAW, sehingga mengatakan mata Nasrullah. Ini diuji oleh Allah Ta'ala. Dilambatkan sedikit saja, ya. Bila lagi pertolongan Allah, Allah Ta'ala menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah itu sangat dekat sekali. Kita nak ambil pengertian sangat dekat. Sangat dekat ni kita jangan kata 3 hari ke, 1 hari ke. Bukan itu. Sangat dekat tu, bila-bila masa Allah Ta'ala kata kun fayakun, itu sangat dekat. Mati kan paling dekat kan dengan kita kan? Tahu bila? Tahu kan? Boleh jadi lepas 5 minit ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan? Tahu kan? Itu bila Allah Ta'ala kata sangat dekat tu, maknanya iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bila Allah telah tentukan sesuatu, dia kata jadi, jadilah. Kita kalau kita lihat contohlah yang sekarang ni kita lihat sebelum ini yang agak besar lagi dibandingkan dengan banjir sekarang ni, ya. 26 Disember 2004 di Aceh. 11.13 hari Jumaat di Tokyo. Sekejap aja Allah Ta'ala buat. Dengan berbagai-bagai Allah Ta'ala lakukan kan. Mereka tak boleh jangka, tak boleh kesan langsung macam mana boleh berlaku. Subhanallah. Inilah dia kalau kita lihat. Lagi satu sangat dekat yang kita boleh lihat dalam surah, dalam Al-Quran, yaitu bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun yang selama ini mereka cukup hormat Fir'aun, cukup takut kepada Fir'aun, malah sampai kepada mereka mengharapkan ganjaran daripada Fir'aun kalau sekiranya mereka dapat mengalahkan Nabi Musa AS. Tapi apa yang berlaku? Bila terbukti kebenaran Nabi Musa AS dengan perintah Allah, campakkan tongkat sehingga menjadi ular yang membaham ular-ular ciptaan, ya, maknanya tongkat dan tali-tali mereka tukang sihir itu tak berubah menjadi apa? Menjadi ular. Hanya kelihatan saja seperti ular. Jadi bila dibaham, mereka tahu bahawa Musa ini adalah benar Rasul Allah. Fa'ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Tersungkur serta-merta waktu itu. Tak tunggu lagi bila-bila masa. Masa itu juga mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta-merta itu yang dikatakan dekat bila-bila masa. Begitu juga dengan pertolongan-pertolongan Allah yang diberikan kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, kalau kita lihat pertolongan-pertolongan itu berbagai-bagai Allah Ta'ala sudah beri pertolongan. Nabi Musa AS, bagaimana pertolongan yang Allah Ta'ala berikan. Yang terakhir sekali ialah bila dikejar oleh Fir'aun dengan tenteranya. Mereka dengan cita-cita mereka, dengan keinginan mereka nak bunuh Nabi Musa AS. Sehingga bila dapat, kat depan ada laut, kat belakang ada Fir'aun dan tenteranya. Sehingga sebahagian daripada pengikut Nabi Musa dia kata bahawa inna lamudrakun, habis kita ni kena tangkaplah, kenalah kan? Nabi Musa dengan yakin mengatakan bahawa jangan bimbang, Allah akan tolong kita. Baru datang perintah Allah, pukul laut. Boleh bayangkan tak? Pukul laut nak jadi apa? Nah kan? Pukul laut nak jadi apa? Tapi itulah arahan Allah Ta'ala. Begitu jugalah dengan Nabi yang lain, ya, yang umpamanya Nabi Ibrahim AS bila berdialog dengan kaumnya, boleh ditangkap, ya, oleh Namrud dan juga orang-orang yang menentang Nabi Ibrahim. Mereka campakkan Nabi Ibrahim. Kita lihat dalam bentuk yang lain pula Nabi Ibrahim
diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya kita bila halusi firman-firman Allah Taala, terasa hati kita sebenarnya sebagai manusia ni yang patut boleh menggunakan akal fikiran, menggunakan hatinya untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Cuba kita perhatikan, Allah Ta'ala arah kepada siapa? Kepada api. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Perintah Allah Ta'ala kepada apa? Kepada api. Tengok, Allah Ta'ala kata apa? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau wahai api suatu yang sejuk dan sejahtera untuk Ibrahim. Nah, sedikit pun tak terbakar. Nak menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang seperti ini, seperti Nabi Ibrahim, Allah tak akan biarkan. Allah tak akan biarkan. Inilah juga para jamaah yang kita boleh lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fil, dan juga diperingatkan kepada orang-orang Quraisy dalam surah Quraisy ini, kerana mereka ini suka berpindah randah dalam perniagaan mereka di musim panas dan musim sejuk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan peringatan kepada mereka supaya jangan lupa untuk menyembah Tuhan yang telah memuliakan Kaabah ini. InsyaAllah kita akan melihat mukadimah daripada apa yang disusun oleh Syekh Qutb rahimahullah dalam tafsirnya ini ya. Allah Azza wa Jalla telah memperkenankan doa kekasihnya Nabi Ibrahim apabila beliau berdoa kepadanya selepas selesai membina rumah Kaabah dan membersihkannya. Apa doa Nabi Ibrahim AS? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya ialah Mekah, semua negeri yang aman sentosa, dan kurniakanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Padahal bumi itu waktu itu apa? Kontang, tak ada apa-apa. Sekarang ini bukan saja tanaman-tanaman seperti kurma, anggur dan sebagainya, malah bahan-bahan yang di antara sumber kekayaan dunia sekarang ini. Apa dia? Minyak petrol. Subhanallah. Bila kita baca Quran seperti ini, dari mana Nabi Ibrahim boleh tahu bahawa nanti ada sumber-sumber itu semua? Tak. Tapi inilah dia Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Kalau kita perhatikan doa-doa mereka adalah doa-doa yang masa depan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya membina Kaabah ya. Lalu Allah Ta'ala jadikan negeri ini aman sentosa dan bebas daripada kuasa pemerintah-pemerintah yang zalim. Juga ia jadikan orang-orang yang tinggal di sana aman sentosa, walaupun negeri-negeri sekelilingnya sentiasa diancam ketakutan, sehingga sampai kepada zaman penduduknya menyeleweng dari agama yang benar dan melakukan syirik terhadap Allah dengan menyembah berhala-berhala. Ini semua dilakukan Allah kerana satu hikmat yang dikehendakinya terhadap rumah suci itu. Ini kenapa? Sebab negara-negara yang sekeliling itu, sekeliling Makkah ini masih lagi dalam keadaan ketakutan akibat daripada apa? Tentera Abraha yang sebelumnya kan. Semua takut. Hatta mereka sendiri, orang-orang Quraisy waktu itu memang tak berani dah nak berhadapan dengan tentera yang dipimpin oleh Abraha. Tak ada yang berani. Dan mereka terpaksa menyerahkan harta-harta mereka kepada Abraha dan tentera-tenteranya. Termasuklah 200 ekor unta milik siapa? Abdul Muttalib itu kan. Jadi bila kita melihat ini, tengok Allah Ta'ala dalam ayat ini, Allah Ta'ala nak mengingatkan mereka itu supaya melihat nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Negara ini walaupun di sekelilingnya dalam keadaan yang masih takut dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala jadikan negara itu aman, dan mereka dapat nikmat rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka ya, hasil daripada doa Nabi Ibrahim AS.
apabila bala tentera bergajah datang untuk merobohkannya, iaitu Kaabah, mereka telah menerima akibat yang menghancurkan mereka sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Fil yang lalu. Allah telah memelihara keamanan dan kesentosaan rumah ini dan menjaga kehormatannya sebagaimana yang diterangkan Allah, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutahattafun nasu min haulihim. Tidakkah mereka melihat kami jadikan negeri mereka tanah suci yang aman sentosa, sedangkan manusia di negeri-negeri sekelilingnya, di sekeliling mereka mereka rompak dan dirompak, ya. Jadi itu apa yang berlaku di negara-negara sekeliling Kaabah itu ataupun sekeliling Mekah. Peristiwa serangan bala tentera bergajah memberi kesan yang amat besar, menambahkan kehormatan rumah Kaabah di seluruh pelosok semenanjung tanah Arab, juga meninggikan darjat penduduknya dan para penjaganya dari kaum Quraisy. Tengok, ya. Lepas itu baru kita lihatlah kan, yang seruan-seruan ini sebenarnya dah lama daripada zaman Nabi Ibrahim supaya mereka datang ke Kaabah, ya, ataupun ke Masjidil Haram, ya, untuk melakukan ibadat haji. Ini yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada orang-orang Quraisy yang sebelum itu mereka begitu takut dengan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraham itu. Ini menolong mereka dapat menjelajah negeri-negeri lain dengan aman, kerana di mana sahaja mereka pergi, mereka dihormati dan dilayani dengan baik. Selepas apa? Selepas peristiwa Allah menghancurkan dan membinasakan tentera bergajah itu, mereka sudah mendapat penghormatan sekarang, kerana mereka adalah orang yang, kalau kita lihat, memang berlakulah sebelum Nabi SAW diutuskan, mereka juga mengelilingi Kaabah, tawaf dengan cara mereka, dengan memuja-muja dengan patung-patung yang ada di sekeliling Kaabah, dengan berbogel, bercampur lelaki dan perempuan berbogel dan sebagainya, dengan cara yang mereka lakukan. Tapi yang kita nak lihat itu penghormatan yang dibuat kepada mereka, tapi cara penghormatan mereka itu tidak betul. Kenapa? Kerana mereka merasakan bahawa Kaabah ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka mereka lakukan bagaimana yang telah disebutkan bahawa mereka ini menyembah patung-patung yang ada di sekelilingnya. Ini juga menggalakkan mereka mengaturkan perjalanan perniagaan dua hala yang besar dengan angkatan-angkatan kafilah, iaitu pertama kafilah perniagaan yang menuju ke Yaman di musim sejuk, yang kedua angkatan kafilah perniagaan yang menuju ke Syam di musim panas. Di musim panas mereka ke Syam, di musim sejuk mereka ke Yaman. Rihlatash syita'i was-sayf, ya, musim sejuk dan musim panas. Mereka itu, ini kerja mereka ni. Selepas apa? Selepas mereka mendapat keamanan dengan dihancurkan tentera Abraha, yang iaitu tentera bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Mereka dah aman waktu itu. Sedangkan di negara sekeliling masih lagi dalam ketakutan. Jelas Allah Ta'ala buat, وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Bila kita lihat ayat ini, tidaklah berarti bila aman gitu tiba-tiba berdebuk buah-buah semua turun ke bumi. Bukan begitu. Allah nak mengajar manusia supaya apa? Supaya segala rezeki, sumber-sumber untuk mendapatkan rezeki disediakan oleh Allah. Kamu hendaklah mencarinya, tapi ada kalanya untuk mendapatkannya ada kesulitan, ada halangan-halangan yang akan dihadapi untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita melihat ayat seperti ini, Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada mereka yang sentiasa berulang alik musim panas, musim sejuk, dengan tujuan apa? Perniagaan. Lihat, ini juga adalah pengajaran kepada manusia supaya jangan lupa bahawa kerja-kerja yang kamu lakukan itu untuk mendapatkan apa? Mendapatkan rezeki itu ada dua perkara penting. Pertama, rezekinya disediakan oleh Allah. Yang kedua, perjalanan untuk ke sana yang menjaminnya ialah
Allah, yaitu yang allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang menjadikan sebab itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun keamanan jalan-jalan bukit di semenanjung tanah Arab dalam keadaan yang buruk dan penuh dengan kejadian samun menyamun, tetapi kehormatan Baitullah yang dirasakan di seluruh pelosok semenanjung itu telah menjamin keamanan dan kesentosaan kepada penduduk-penduduknya dalam kegiatan perniagaan mereka. Kaum Quraisy telah diberikan suatu keistimewaan. Pintu-pintu rezeki dibuka luas di hadapan mereka dan mereka dapat berniaga di dalam keadaan aman sentosa. Mereka amat tertarik dengan dua perjalanan perniagaan yang menguntungkan itu, sehingga kedua-duanya menjadi adat atau tradisi dalam kehidupan mereka. Ini jadi tradisi. Mereka ni berniaga, dan kita tahulah orang-orang Arab ni yang kuat berniaga, ya. Termasuk yang daripada Yaman, banyak yang datang ke sini. Bukan saja dia berniaga, di samping itu dia berdakwahkan mereka itu. Di antara sebab-sebab orang-orang di Asia ini beriman dan masuk Islam ialah kerana apa? Kerana di antaranya ialah orang-orang Arab, ya, daripada Yaman umpamanya yang datang. Dan kita dapat melihat dia macam mana mereka itu datang sambil berniaga, dia buka madrasah, kan. Banyak di antaranya kalau di Singapura itu umpamanya Aljunied, As-Salkaf, Al-Kaf, itu semua adalah mereka yang datang daripada Yaman. Jadi bila kita melihat ini, maknanya apa dia? Bahawa yang menyediakan, mempersiapkan semua kemudahan-kemudahan untuk mereka meneruskan perniagaan itu. Di samping itu mereka dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada sebarang perkara yang boleh menimbulkan ketakutan. Inilah nikmat kehidupan yang Allah peringatkan kaum Quraisy selepas kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ia memperingatkan mereka dengan peristiwa serangan bala tentera bergajah dalam surah Al-Fil. Baik, ini dalam kuliah yang lalu kita lihat apa dia? Peristiwa tentera bergajah ini dah berlaku ketika apa? Ketika Nabi dilahirkan waktu itu. Masya Allah. Ini yang kita sama-sama lah cuba ambil perhatiannya, supaya apa yang kita mulakan dengan doa tadi, iaitu apa? Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang mau mendengar kata-kata-Mu, yakni yang mau mendengar Al-Quran. Kemudian apa? Mengikutinya dengan cara yang paling baik sekali. Dan tak mungkin seseorang itu akan tahu mana suruhan ataupun larangan kalau tak pernah mendengar ataupun tak mau membaca Al-Quran, tak mau mendengar Al-Quran. Tak mungkin dia tahu ini larangan ke ini suruhan. Yang manusia ni, biasa ni, dia akan buat benda yang digambarkan oleh Allah Ta'ala macam binatang ternak, kan gitu. Surah Muhammad Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad ayat 19, tak salah. Walladzina kafaru yatamatta'un wa yaqulun kama ta'kulul an'am fannar maswal lahum. Golongan-golongan yang kafir, orang-orang yang kafir, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur kepada Allah, ya, yatamatta'un, mereka mengambil kesenangan-kesenangan yang disediakan oleh Allah. Apa saja kesenangan yang ada, sama ada berupa makanan dan sebagainya yang disediakan oleh Allah, itu saja yang mereka lakukan. Wa ya'kulun, dan mereka makan, minum, kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak makan. Tapi Allah Ta'ala kata, tengok ya, ayat ini cukup pendek, ya. Yang tadi itu ayat itu, awal ayat ini menceritakan perangai orang-orang yang kufur kepada Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, wan naru maswal lahum, nerakalah tempat tinggal mereka. Dah pendek ayatnya, ya. Ini cerita mereka ni kat dunia, itu caranya. Tapi tiba-tiba kenapa dia kata masuk neraka pula? Sebab itu kita faham Quran ini, walaupun ayat yang begitu pendek, tapi pengertiannya adalah cukup luas sekali. Artinya orang yang kufur kepada Allah Ta'ala ini, dia tidak akan mengambil kira, dia tak akan melihat mana suruhan Allah, mana larangan Allah. Dia tak akan melihat.
Yang dia tahu apa dia? Bila rasa ingin nak makan, dia akan cari bagaimana cara untuk mendapat makan. Kalau dia nak berpasangan, dia cari macam mana nak inginkan untuk mendapat pasangan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, iaitu apa dia? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Surah Hud ya. Allah Ta'ala mengatakan apa? Diperhiaskan rasa cinta dalam diri manusia terhadap apa? Kecintaan kepada wanita. Maknanya tak pasangan. Kenapa Allah Ta'ala sebut orang wanita ni? Orang wanita tak suka lelaki ke? Tak payah ambuk lah ya. Kenapa? Sebab umumnya begitu. Itu yang kita tanya. Ini anak itik 2 ekor. Yang mana jantan, mana betina. Kan itu kan? Jadi dikata yang jantan tu yang di belakang, yang di depan itu yang betina. Asal apa? Sebab begitulah orang lelaki kejar orang perempuan. Itu biasanya. Yang pepatah Melayu apa dia? Perigi cari timba ke, timba cari perigi. Dah gitu kan? Itu biasanya ya. Kalau ada pun gitulah. Jadi bila Allah Ta'ala sebut hubbus syahawat minan nisa, kenapa Allah Ta'ala sebut kepada perempuan? Sebab perempuan ini tarikannya lebih daripada orang lelaki. Ya kan, begitu kan? Suara orang perempuan kalau cara lain aja dah mengganggu dah. Kan? Cuba orang lelaki kalau buat suara macam perempuan, jadi apa dia? Orang perempuan kalau jalannya macam itu, sebab itu Nabi SAW menyebutkan di antara penghuni neraka nanti ialah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi semi bogil. Semi bogil maknanya faham lah kan? Dia berpakaian tapi ketat habis. Nampak susunya kan? Macam tak berpakaian juga kan begitu. Ataupun longgar tapi tembus ke dalam. Itu yang dikatakan kasiyat ariyat, berpakaian tapi bogil. Begitu. Ma'ilat mumilat, kalau berjalan atau bercakap yang ada tarikan kecenderungan kepada orang lelaki. Kan begitu kan? Walaupun kita tahu secara secara umumnya suara perempuan bukan aurat, tapi caranya macam mana? Kalau sekiranya dia nak mengajar, umpamanya sebagai cikgu dan sebagainya, doktor umpamanya yang buat siapa pemeriksaan ni, kita tengok dia bercakapnya ni natural aja kan? Natural. Mana ada? Sebab itu Nabi SAW kata kepada sahabat, kamu ambillah ilmu daripada Humairah. Humairah itu Sayyidatina Aisyah. Maknanya suara ini bukan haram secara mutlak. Ada caranya. Kenapa? Sebab itu kata Nabi, ma'ilatun mumilatun. Tak tahulah. Ada tak nurse ke doktor ke? Itu mungkin ada katanya ya. Bila buat pemeriksaan kepada sakit dia dan sebagainya, suaranya ada apa? Do re mi fa sol la. Ada tak? Dia tak cakap, dia kata tuan, encik, adik ke apa, nampaknya perlu kepada rawatan-rawatan yang seterusnya dan sebagainya, gitu kan? Ke waktu bercakap dia ada nada macam orang menyanyi, ada ke? Tak ada kan? Natural kan? Guru-guru pun juga pensyarah di universiti umpamanya kan, bila dia mengajar, suaranya macam mana? Natural aja kan? Tak ada apa-apa kan? Tak ada masalah. Sebab itulah kata Nabi, perempuan-perempuan yang penghuni surga nanti ialah bila bercakap, bila berjalan ada unsur tarikan. Sifat ini ada pada perempuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan apa? Kecintaan kepada manusia ini, kecintaan kepada perempuan. Maknanya perempuan ini ada tarikannya lebih. Kalau orang lelaki suaranya lain macam sikit, dah jadi lain.
Kalau berjalan orang lelaki itu jalan cara lain sikit, ada orang pening kepala katanya. Nah kan, hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak memberikan peringatan bahawa penghuni syurga dari kalangan perempuan yang berpakaian seperti tak berpakaian, ya. Kemudian bila bercakap berjalan itu dan yang kita nak lihat tadi apa dia? Allah Ta'ala telah menyebutkan bahawa sifat keinginan kepada nafsu yang ada pada manusia ini memang sifat sebelum terjadi ataupun yang disebut sebagai fitrah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Iaitu apa dia? Hubus syahawat minan nisa wal banin, inginkan mendapat anak, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, timbunan-timbunan emas dan perak, iaitu maknanya harta apapun bentuknya, ya. Wal khailil musawwama, kuda pilihan yang bagus, kuda maknanya kenderaan, ya. Wal an'am, iaitu binatang ternak, wal harth, tanaman. Semua ini disebut oleh Allah Ta'ala memang ada pada manusia. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kesenangan untuk hidup di dunia. Yang apa? Yang sementara. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah ke tempat kembali yang sebaik-baiknya. Jadi bila kita lihat ini para jemaah, yaitu apa dia? Yaitu kita ini sebagai manusia ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Quraisy ini pun Allah Taala memperingatkan kepada kita apa dia, bahawa orang-orang Arab Quraisy zaman dahulu yang bila mereka boleh berniaga musim panas musim sejuk dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, dengan mereka tidak menghadapi ketakutan daripada musuh-musuh, hasil daripada apa? Daripada pemeliharaan Allah kepada Ka'bah. Mereka bila tahu ni orang Quraisy ni, ya, tempat mereka adalah tempat yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, maka mereka pun menghormati orang-orang Quraisy itu. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan mulanya dengan apa? Ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf. Kemudian falya'budu. Maknanya tak secara langsung kita nampak tersirat di situ ialah perintah falya'budu itu apa maknanya? Maknanya yang di depan itu Allah Ta'ala telah menjadikan mereka itu boleh berniaga dengan cara aman dan selamat, sehingga mereka boleh pergi dan pulang di musim panas dan musim sejuk dengan perniagaan-perniagaan yang mereka lakukan itu. Jadi inilah di antara mukadimah yang kita boleh lihat. Nanti insyaAllah tahun depan kita sambunglah, ya, 4 ayat ini tahun depan insyaAllah, ya. Jadi satu yang kita nak lihat di sini, ini bagi kita yang nak sama-sama jagalah, ya. Kita bila baca Quran, pertama sekali kita marilah muhasabah diri kita. Kita bila baca Quran artinya kita nak membaca kata-kata Allah, ya, perkataan Allah, kalimat Allah. Bila kita nak membaca kalimat Allah, marilah sama-sama kita jaga supaya bacaan kita ataupun sebutan itu adalah sebutan yang betul mengikut bahasa Arab. Contoh yang saya nak bawa di sini ialah ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan perniagaan di musim sejuk dan musim panas. Syita itu musim sejuk, was-shayf musim panas. Yang mana yang saya nak tekankan di sini? Agak-agak yang mana? Sudah. Tak nak jawab. Tunggu sampai pukul 10. Kat sini ialah was-shayf, itu musim panas. Kita kena betulkan kalau sekiranya menjadi sin, was-shayf. Shayf itu pedang. Walaupun perkataannya taklah kotor, tidaklah ucap umpamanya, tapi tak kena dengan ayat. Sebab Allah Ta'ala menyebutkan perjalanan musim sejuk, takkan musim pedang. Tak kena, kan? Dia kena was-shayf, tebalkan supaya berbeza dengan sin. Kalau tidak, was-shayf jadi pedang. Jadi
tak tepat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka kalau sekiranya kita tak perasan benda ini, kata bahasa Inggeris, let's bygone, be bygone, kan gitu kan. Yang lalu-lalulah, ya. Mungkin kita tak perasan, kita tak ada kesedaran. Sekarang berusahalah, ya, supaya kita pastikan mana-mana huruf yang ada sebutannya dekat-dekat itu, ya, hampir sama. Cuba pastikan, ya. Sin, Shad, Zal, Zai, ya. Za ada satu, ya. Ha, Ha, Ain, Alif. Kadang-kadang Ain dengan Alif tu bertukar-tukar. Ini pastikan. Yang satu kita nak pastikan, ya Allah, ini kalimat Engkau, ya Allah, boleh ke kita nak sembarangan ni, ya. Sedangkan kata-kata manusia kadang-kadang bila kita disuruh untuk apa? Untuk menyampaikan sebagai ganti padanya, kita pun berhati-hati nak apa? Nak baca ataupun nak menyampaikan ucapan itu, kan? Kenapa? Bila kalimat Allah, Al-Quran ini kita tak ambil peduli, jadi rugi kita nanti. Supaya kita tak terasa bahawa kita ini mengatakan sesuatu yang tidak dikata oleh Allah. Walaupun kita kata, saya tak tahu pun, katanya, saya tak tahu. Saya nak tanya, awak umur berapa? Baru 70, Ustaz. Yang tak tahu dah 70 tahun. Allah bukan awak ni apa ni? Dah 70 tahun tak tahu lagi. Subhanallah. Facebook tu awak tahu satu hari dah pandai dah. Ini dah berapa tahun. Allah. Ya. Jadi ini sama-sama kita insafkan diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tahu, ya, kita jujur, ikhlas kerana Allah, sungguh-sungguh nak mendapat petunjuk Allah, Allah tak akan biarkan kita. Ya. Walaupun anggaran kita ni mungkin dah tak lama dan sebagainya, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Urusan kita lakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu saya bawakan ayat terakhir surah Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'ama'al muhsinin. Mereka yang bersungguh-sungguh, jahadu ini maknanya bersungguh-sungguh, fina, menuju kepada kami, nak mencari petunjuk Allah, nak mendapatkan redha Allah, nak dapatkan kasih Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Jangan nak dicari jalannya macam mana para jamaah, ya. Jalannya akan ditunjuk melalui dibuka hati. Itu baru. Sebab kalau madrasah pun berkeliling kat sini, tak buka hati, tak sampai madrasah itu. Sebab tak dibukakan hatinya. Sebab itu pastikan hati kita ini memang ikhlas, memang yakin nak mendapat petunjuk Allah. Allah tak akan biarkan. Itu bukan sifat Allah. Kalau Allah biarkan, bukan sifat Allah. Hamba-Nya yang mau kembali kepada Allah, bukan sifat Allah kalau biarkan. Kalau sekiranya Allah biarkan, itu puncanya daripada kita. Kita tak betulkan apa yang ada pada kita. Kerana itu Allah Ta'ala dah berikan peringatan. Ada petanda-petanda orang yang Allah nak sesatkan ataupun orang yang beri hidayah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Wa may yuridillahu yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Siapa yang Allah nak memberikan hidayah kepadanya, ada petandanya. Dadanya Allah Ta'ala lapangkan untuk menerima Islam. Syukur. Saya dah suka Ustaz ni. Tapi nak tanya sekarang ni, ditingkatkan ataupun tidak? Kena tingkatkanlah, kan? Tingkatkan. Yang selalu saya sebut, tak pernah kita dengar orang masuk sekolah darjah 1 sampai mati. Tak ada. Tak ada. Mesti naik darjah 2, naik 3 dan sebagainya, kan? Kenapa kalau hal-hal yang berhubung dengan keagamaan kita dah rasa dah cukup, dah tak, kita tingkatkan dan sebagainya. Ya? Dan Allah akan beri kalau kita jujur dan yakin. Itulah yang Allah Ta'ala kata apa dia? Orang yang Allah Ta'ala nak berikan hidayah, ada petandanya, iaitu dadanya suka kepada Islam, hatinya suka kepada Islam. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, sebaliknya orang yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia,
yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Allah jadikan dadanya sempit dan sesak seperti orang yang nak naik ke langit. Maknanya kalau dia terasa sempit dan sesak, susah nak menerima Islam, itu petandanya Allah Ta'ala nak sesatkan dia. Kerana itu jangan mengatakan Allah zalim. Allah tak zalim. Wa ma zalamahullah. Allah tak zalimkan mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi mereka lah sendiri sudah memilih untuk menjadikan orang yang zalim. Ini kita kena jagalah ya, supaya kita ini balik kepada Allah Ta'ala dengan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita sentiasa berdoa ataupun aminkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu yang kita minta kan. Siapa yang boleh tunjukkan ini semuanya? Siapa yang boleh? Allah. Orang tak boleh. Tak boleh manusia boleh buat benda ini. Manusia hanya boleh tunjuk jalannya, caranya saja. Tapi untuk membuka ini, hati ini, urusan Allah. Baliklah kepada Allah. Tanyalah ni pakar kisah ya, yang ubat-ubatan ni, ada tak ubat ataupun makjun ataupun ramuan yang boleh buka hati manusia untuk bertakwa kepada Allah? Ada? Tak ada. Cuma segar aja. Ada kan? Itu je. Cuma untuk segar aja. Untuk itu Allah Ta'ala. InsyaAllah lah ya, akan cukuplah untuk malam ini ya. Kita bersyukur kerana kira-kira 1 jam first half bola sepak ni ya. Itu dah bergerak untuk setiap ini saja. InsyaAllah tahun depan mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan-urusan kita. Apapun biar sekurang-kurangnya ada cita-cita kita, ada keinginan kita untuk sentiasa berusaha dan berebut-rebut dalam perkara yang membawa kepada kebaikan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan kebaikan ya. Itu sajalah agaknya yang perlu difahamkan ya. InsyaAllah tentang huraian yang lebih lanjut yang akan datang kita akan lihat. Ini baru masih mukadimah lagi ya. InsyaAllah kepada surah Quraisy ini InsyaAllah ya. Ada apa-apa yang diperlukan ya? Saya tak buat cara sebagian ceramah ustaz yang sebagainya. Ustaz-ustaz kadang-kadang ada dia tak datang mengajar kitab, dia tunggu soalan orang, dia jawab soalan. Ada soalan, dia jawab. Ada yang begitu kan. Ada yang ada memang dah siap soalan dan sebagainya. Ini walaupun saya tak buat begitu, tapi saya dah beritahu awal-awal ya. Kalau ada apa-apa, kalau sekiranya beri syarat dulu, ataupun kalau tidak, saya kata saya nak teruskan dulu, nanti kita boleh. Maknanya bukan tak boleh langsung ya. Boleh insyaAllah ya. Cuma satu lagi ialah bila yang saya selalu minta kepada jamaah di mana-mana, tolong beritahu saya kalau sekiranya ada perkara yang benar-benar jelas sudah mengelirukan. Kadang-kadang tak perasan ya, jelas mengelirukan dan sebagainya, yang kata orang yang perkara itu salah lah umpamanya, tolong beritahu saya untuk kita betulkan nanti insyaAllah, supaya dengan demikian kita melaksanakan apa? Wa tawassaw bil haqq. Kita berpesan-pesan dengan kebenaran. Okay? Manusia ni tetap manusia, walaupun dia siapa pun kan, tetap boleh berlaku kesilapan dan sebagainya. Tapi inilah kebaikan kita bila sama-sama berada dalam manusia seperti ini. Kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pastikan kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalau tak ada apa-apa, seperti biasalah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.